Assalamualaikum, salam sejahtera. Salam Malaysia, salam kuasa ketiga ya. So jika audio jelas boleh tolong maklumkan kepada saya, share ramai-ramai ya. Share ramai-ramai dan juga sertai Telegram saya Regi Jesse Ritaudin. Baik. Dalam satu perbincangan yang kita adakan baru-baru ni, yang menjurus kepada kemungkinan akan wujud satu podcast dan sebagainya lah. So anyway, this was a discussion about politik semasa, kesejahteraan rakyat, antara tema-tema dia lah, dan kemampuan kerajaan untuk menjamin kesejahteraan rakyat yang merupakan salah satu fungsi asas kerajaan ya, dan sebagainya lah. So itu perbincangannya, dan dalam perbincangan itu muncul isu 3R. So 3R ini is about race, religion and royals ya, agama, kaum atau agama, bangsa dan raja-raja Melayu. Dan kerajaan telah membuat larangan 3R tanpa melalui proses ya, parlimen, penggubalan undang-undang dan sebagainya. So sebenarnya 3R ini bukan satu undang-undang, tidak wujud undang-undang 3R. Okay. So sebenarnya 3R ni dia berbalik kepada perlembagaan, seperti mana juga apa jua isu lain. Apa jua isu lain, jika anda bercakap, anda menghina seseorang pihak dan pihak itu tersinggung, ada undang-undang dia, dan sebenarnya perkara ni dah wujud sekian lama. Dia memang termaktub dalam perlembagaan ya. Dan jika anda menghina agama lain, maka anda telah melakukan kesalahan. Kalau menurut perkara apa dan sebagainya, anda boleh didakwa, anda di bawah seksyen apa dan sebagainya. Semua tu dah wujud, undang-undang tu dah ada. So tidak ada perkara yang baru. Maknanya 3R ini adalah satu bentuk pemfokusan ya, kerajaan nak emphasize, nak fokus kepada tiga perkara ni untuk memberitahu bahawa perkara ini diutamakan di bawah pentadbiran ini, kita tidak boleh sentuh. So di situ sebenarnya maklumat yang diberikan oleh kerajaan sehingga hari ini tidak tepat. Bukannya tidak boleh sentuh, cuma tidak boleh sentuh dengan cara yang melanggar undang-undang yang sedia ada. So emphasis kerajaan adalah di situ. Kalau anda ya, sebenarnya dari satu sudut tidak masuk akal lah, sebab apa jua perkara jika anda langgar undang-undang, ianya salah. So tidak boleh anda kata saya memberi tumpuan kepada anda jangan langgar undang-undang di bawah 3R ya. Adakah itu bermakna anda boleh langgar undang-undang kalau cakap perkara selain daripada 3R tetapi bersifat menghasut, menghina dan sebagainya? Pun tidak boleh. So anyway, so dia tidak jelas ya, ia bukan undang-undang dan sebagainya. Tapi apa pun, kini dilambung-lambung lah 3R oleh pentadbiran ini. Now, di bawah pentadbiran ini, kerajaan telah gagal bersifat adil. Ianya berat sebelah. Itu terang lagi bersuluh. Saya bukan berselindung bila saya beritahu, saya terang-terang beritahu kerajaan berat sebelah. Dan berat sebelah ni kita ada banyak contoh. Okey, contohnya daripada awal pentadbiran ini bermula sehingga sekarang, ada banyak contoh kenyataan beracun bersempadankan perkauman anti-Islam yang telah dibuat oleh beberapa individu yang berkait dengan DAP ya. Halus ke, bersifat menakut-nakutkan bukan Melayu ke, bersifat beracun yang kita tidak boleh bayangkan boleh disebut dalam era ni ya. Bayangkan ya, sekarang ni ramai bising berkenaan dengan isu stalking KK Mat. Pernah ada seorang pada kempen pilihan raya
dia ni seorang Cina atas pentas DAP pada kempen pilihan raya. Pentas siapa? Pentas Anthony Locke, ya. Bercerita berkenaan dengan potong kemaluan, mengingatkan dia berkenaan dengan parti Islam. Sampai tahap itu Anthony Locke tidak meminta maaf, tidak disiasat, ya, dia beri alasan. Oh, itu dia datang berucap, oh, itu pentas kamu, Anthony Locke, ya. Ada seorang adun cerita pasal kilang arak lah, dia bercerita berkenaan dengan mabuk lah, PAS ke apa ke saya lupa, ya. Macam-macam, gelombang hijau lah, macam-macam kenyataan beracun. Tidak ada siasatan. Begitu juga kenyataan-kenyataan ngakomeng, ada yang bersempadankan, ya, Islamofobia. Contohnya dalam isu seorang perempuan yang disaman atau dikompaun kerana memakai seluar pendek dan sebagainya. Kenyataan-kenyataan mengelirukan yang telah diberi oleh ngakomeng, macam-macam lagi. Okey, tidak ada tindakan dari kerajaan pada gelombang Islamofobia dimarakkan oleh pemimpin-pemimpin yang berkait dengan DAP disebabkan kenyataan-kenyataan beracun mereka. Tetapi bila contohnya Sanusi, menteri besar, ya, walaupun pada ketika itu dia berstatus caretaker government, caretaker menteri besar, tetapi bila disyaki mengeluarkan kenyataan bersempadankan 3R, ditangkap dan sebagainya, ya. So, pada ketika itu berstatus caretaker menteri besar. Dan macam-macam lagi. Kita ada seorang pemimpin muda berbangsa Cina yang telah memetik ayat Al-Quran dan telah Al-Quran ke hadis, saya lupa, dan mengutarakan pandangan dalam bentuk yang bersifat menafsirkan ikut acuan sendiri. Kemudian sekadar berjumpa dengan tokoh agama, diberi nasihat, meminta maaf, tidak ada tindakan, tidak ada, ya. Kemudian banyak lagi. Walaupun sekarang Ramasamy bukan bersama DAP, pada satu ketika dulu dia pun keluarkan kenyataan-kenyataan beracun bawah tiket DAP, ya. Tidak disiasat, tidak ada apa-apa, ya. So benda ni berlaku, dan benda ni meningkatkan suhu perkauman dan kemarahan di kalangan Melayu Islam. Now, di luar sana, saya tak tahulah, sebab saya berpendapat pemimpin-pemimpin kerajaan ni, kaki dia tidak berpijak di bumi nyata. Dia tidak, sebenarnya they are not connected to the people out there. So di luar sana, dan berdasarkan feedback yang saya dapat daripada sumber-sumber saya di pekan-pekan lain, Melayu Islam ni secara majoritinya dah meluat dan marah. Dia tidak percaya sepatah pun apabila kerajaan kata nak lawan 3R. Dia tak percaya. Dia tak percaya, dia dah letak di dalam kepala dia kerajaan ini liberal. Itu pandangan, bayangan, gambaran yang mereka dapat. Betul atau tidak, itu bukan urusan saya lah. Saya tak nak tuding jari kat kerajaan, nak tuduh, bukan. Tapi itulah gambarannya. Tidak berpijak di bumi nyata. Mereka seperti mana dalam pilihan raya 6 negeri lah. 9 bulan berkempen, mereka berpendapat mereka ni sebenarnya berjaya dengan hela-hela mereka ni mempengaruhi rakyat, tapi keputusannya menunjukkan mereka makin merosot dalam pilihan raya. So nampaknya masih tidak berpijak di bumi nyata. Sekarang ni bila timbul pula isu Dr. Akmal, atas sebab itulah orang marah tahap gila, orang Melayu. Mereka tidak, ini adalah satu suasana yang telah diwujudkan, ya? Suasana yang telah diwujudkan dengan sikap dasar berat sebelah kerajaan, ya, menyebabkan mereka marah. Suka tak suka dalam minda orang Melayu ni, kita penduduk majoriti dalam negara ni, tapi
kita lah yang ditindas. Itu perasaan yang mereka ada. So sebab itu, bila anda bercakap, menteri bercakap 3R, jangan main ini 3R, orang tak percaya. Dan saya heran mengapa menteri-menteri ini tidak faham bahawa orang tidak percaya. Orang dah meluat, tahu tak? So ini adalah satu bentuk kegagalan yang perlu diatasi oleh kerajaan. Benda ini perlu diubah. Kerana sekarang persepsi yang didapati oleh orang Melayu ialah kerajaan ni takut dengan DAP. Sebab itu yang tertekan adalah Melayu Islam. Ya, so itulah persepsi yang wujud. Kita tengok kes Sultan Pahang yang telah menegur kenyataan orang istana memberitahu bahawa Sultan menegur sebuah portal yang didapati terang-terang memfitnah, mutabelik kenyataan Sultan. Dan bila kita semak, portal itu adalah portal yang berkait dengan parti kerajaan, iaitu Pakatan Harapan. So itu adalah isu 3R yang cukup besar, antara yang terbesar dalam tahun ini, setakat ini. Ya, sebab Sultan ni, sebab 3R, ya. Tapi anda dengar tak apa-apa? Tak ada. Kalau portal lain, semuanya disekat. Sekadar mengkritik kerajaan, disekat. Ada yang ekstrim, itu saya tak gaduh lah. Ekstrim dia guna istilah macam-macam kepada Anwar. Itu saya rasa tak patut. Kita tak boleh hina pemimpin walaupun kita suka tak suka. That is wrong. Okay, anda panggil dia apalah, nama lah, tak boleh. Itu tak boleh. Tetapi kalau sekadar kritik, walaupun kritikan membina, ada yang disekat. Tapi apabila Sultan memberitahu portal ni terang-terang memfitnah, memutarbelik ayat yang tuanku, tak ada apa. So suhu perkauman di negara ni sudah sampai tahap no return. Dan ini bukannya berdasarkan apa-apa peristiwa. Ini adalah sesuatu yang telah sekarang menjadi the norm, ya, outside ni, kelaziman di luar sana. Dan saya rasa ianya sukar diubati dalam masa terdekat. Dan ini bukan disebabkan apa-apa peristiwa, ini disebabkan dasar kerajaan yang menyebabkan rakyat, khususnya Melayu Islam, sudah tidak percaya dengan kerajaan. Dan yang anehnya, insiden terkini, kalau kerajaan kata dia nak lawan 3R, melibatkan parti dalam kerajaan juga. Walaupun dari satu sudut ada isu kalimah Allah yang dihina dan sebagainya, tapi dari satu sudut lain juga ada hasutan melibatkan parti kerajaan. So benda ni semua sedang berlaku. Dan kalau kita pandang, kalau kita semak, ianya adalah disebabkan dasar merak sebelah kerajaan. So I don't know lah, kerajaan nak buat macam mana untuk perbaiki keadaan. Boleh atau tidak diperbaiki keadaan di bawah pentadbiran ini. Yang saya boleh beritahu, keadaan dijangka menjadi lebih buruk. Dan tak payah sesiapa mencetuskan apa-apa peristiwa, ianya akan bertambah buruk kerana toleransi rakyat terhadap apa jua kesilapan kerajaan sudah begitu tipis. Dan bila ianya sampai ke tahap itu, segalanya akan dijadikan isu. Dan isu ni akan dibawa ke tahap ekstrim. So kerajaan perlu duduk fikir macam mana nak selesaikan masalah ini. Kalau berterusan nak berdendam dan bersikap berat sebelah tanpa mula bertindak sebagai sebuah pentadbiran yang waras dan benar-benar ikhlas dalam hendak menoktahkan isu perkauman di negara ni, keadaan akan menjadi bertambah buruk. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga.